Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lobah sembarang lobah. Lobah ingat bercucu atap. Bukan sombah sembarang sombah. Sombah hari ini saya nak mohon cakap. Salam berpatih, salam bersih, salam muafakat dan sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini saya Datuk Seri Amir Menteri Haji Muhammad Zubir bin Haji Zakaria dalam berkekanan haluan sembah Ulu Luak Jempol bersama-sama dengan masyarakat terutama di Negeri Sembilan dan saya dan beberapa tahu yang broadcast ni sehingga ke Pagaruyung. Salam dan sanak. Alhamdulillah pada hari ini 1 Julai 2021 bersamaan hari Khamis dalam jam 11 pagi ini bertempat di Serambi Museum Negeri Sembilan Seremban, kita berkesempatan lagi untuk bersiaran secara langsung melalui Facebook Museum Negeri Sembilan. Hari ini saya akan mengendalikan segmen Tahu Dek Nengok, Pandai Dek Buat, yang mana tajuk hari ini penting. Wanita adat berpatih pewaris tanah adat. Sebelum itu, kepada semua pengikut FB Museum Negeri Sembilan, mohon share. Kita share ramai-ramai sebanyak yang boleh untuk kita bersama-sama manfaatkan ilmu yang kita nak perkongsikan pada hari ini. Dan like bersama-sama. Kita war-warkan perkongsian ini pada hari ini supaya matlamat dia sampai kepada terutama dia yang mempunyai suku. Dan yang tidak mempunyai suku tu pun semoga dia memberi manfaat, mengetahui tentang apa yang kita nak cerita tentang pada hari ini. Bersama-sama kita pada hari ini adalah panel jemputan yang berbahagia Puan Nisah binti Harun, Ketua 1 Persatuan Penulis Negeri Sembilan atau PEN dan juga aktivis budaya. Beliau merupakan seorang yang begitu aktif di dalam memperketengahkan tentang adat dan pewarisan serta menulis beberapa buah buku yang berkaitan dengan penulisan adat. Baiklah, untuk kita tidak melengahkan masa, kita perilah kepada segmen kita pada hari ini. Kita pergi dulu kepada apa dikatakan oleh perbilangan adat. Okay. Kalau yang cerdik kita teman bunding, yang bodoh disuarah, yang buta mengumpul losum, yang patah menunggu jemuran, yang pekat mencucu meriam, dan yang berani jadi kepala lawan, yang alim tompek bertanya, yang kaya tompek bernaung. Pada hari ini tuan-tuan dan puan sekalian yang dihormati, kita nak bersembunyilah dengan cerdik yang pandai. Oleh demikian kita ingin bertanyalah sedikit. Sebelum tu kita sebaiknya kita mintalah kepada yang berbahagia Puan Nisah untuk sebut sedikit untuk memperkenalkan diri. Silakan Puan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kita ni duduk macam tempat yang tak berapa rata kan. Datuk ni saya fikir orang yang berpengalaman juga. Walaupun kita ini berada secara berasingan nampaknya, tetapi jaga SOP kan, eloklah betul ya. Duduk dengan keadaan macam ni, insyaAllah. Cantik dah tu susunan dia. Okey Datuk, dan salam hormat kepada semua pendengar dan yang mengikuti FB Museum Negeri Sembilan ini. Alhamdulillah
dapat bersiaran bersama-sama, kabarnya sampai ke seberang pun kita boleh ditonton. Alhamdulillah, sudi-sudikan kita berkongsi terlebih dahulu supaya lebih ramai lah yang dapat masuk. Nanti kita tak dapatlah kita tinggal-tinggal pula kan apa benda yang kita dah undang dan sebagainya. Jadi memang benar sangatlah yang apa yang Datuk sebutkan. Saya ni bukanlah orang yang paling mahir dalam hal ni, tapi ajak berunding tu boleh lah, insyaAllah sikit-sikit kan. Kita bercakap bersama-sama, kita bincang-bincangkan soal wanita dalam adat pepatih ni. Jadi dalam adat pepatih ni kan, saya ni sebagai pengamal undang-undang dulunya, cerita sikit lah kan, pengamal undang-undang. Jadi memang melakukan sedikit sebanyak lah kerja-kerja orang kata apabila ada pewarisan dalam tanah adat. Antara tugas saya dululah, tak banyak tapi ada juga yang saya lakukan, iaitu bagaimana kita nak buat kerja-kerja pewarisan kepada orang perempuan, kepada waris-waris yang berkenaan, macam mana kita nak dapatkan hal-hal tersebut. Jadi sedikit sebanyak juga dalam bidang kajian saya dululah masa saya belajar undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya mendapat guru-guru, antaranya Prof. Datuk Nur Azam Muhammad Awal, orang yang memang orang Negeri Sembilan yang memang banyak mengajar saya, dan saya belajar lebih banyak lagi tentang adat pepatih ini apabila saya berada di luar Negeri Sembilan, kerana orang banyak bertanya, Datuk, dan dalam para penonton yang dihormati, orang banyak bertanya kepada orang Negeri Sembilan khususnya, sampaikan kadang-kadang ada yang takut nak orang kata nak dating dengan perempuan Negeri Sembilan. Ni kalau mahasiswi Negeri Sembilan, ada yang takut nanti kalau kahwin atau habis kan, nanti orang Sembilan ni wanita dia nanti habis ada. Jadi banyak stigma, salah faham dan stigma. Kadang-kadang latih juga nak menegangkan, tapi itulah tugas kita kan, kita faham sedikit sebanyak, kita cubalah kongsi-kongsikan, kita bagi pemahaman. Sebenarnya bukan macam tu, tapi itulah itu diceritakan. Kalau kahwin Negeri Sembilan nanti habislah kau habislah kau kena kikih lah, kalau bercerai lah gitu bunyi dia kan. Jadi saya juga terlibat dulu kan dalam kes-kes mahkamah syariah. Saya dulu peguam syar'i, jadi ada banyak isu juga yang timbul dalam hal-hal pewarisan ini. Jadi apabila diwariskan begitu, dipertikaikan oleh saudara-saudara lelaki khususnya, malah orang Negeri Sembilan sendiri pun ada kan, Datuk, yang masih lagi tak berapa jelas dan keliru tentang pembahagian harta ini. Dan insyaAllah hari ini kita rungkaikanlah dalam tempoh yang sedia ada ini, kita cuba rungkaikan supaya selepas kita menonton siaran ini tidak lagilah kita keliru, dan dapat pula kita menyampaikan kepada orang yang mungkin bertanya macam mana sebenarnya pembahagian pembahagian harta dalam adat pepatih, khususnya dalam hal pewarisan ini untuk wanita di Negeri Sembilan. Mungkin itu pengenalan saya, Datuk, untuk yang ini. Kita mulakan. Okey, terima kasih Puan Anisah ya. Jadi memang daripada segi penerangan tu tadi tu memang boleh katakan jelas ya, boleh katakan jelas. Cuma yalah, masyarakat di luar tu ada segelintir lah yang takut nikah dengan orang Sembilan ni. Bagi Atuk lah kan, sebagai ni, nikah dengan orang Sembilan ni untungnya banyak. Untungnya banyak apa tidaknya? Tanah dah ada, rumah dah ada, kata orang tu cuci tangan, cuci kaki atau naik ke rumah tu kan. Tapi tak ada lamunya dah ya. Itu hak dalam sukuan tersebut. Jadi kita pergi kepada soalan kita yang pertama dulu. Jadi Puan Nisah ya. Boleh tak Puan Nisah tolong terangkan atau perjelaskan tentang konsep tanah yang berada di bawah kanun tanah negara ni. Kita ambil yang tu dululah supaya masyarakat di luar sana tu faham nanti apa yang dikatakan tanah adat dan apa yang dikatakan tanah yang berada di bawah KTN kanun tanah negara ni. Silakan. Saya tak nak pergi terlalu teknikal dalam hal ini, tapi sekurang-kurangnya saya menjelaskan supaya kita faham apabila kita nak buat pembahagian harta nanti, sekiranya berlaku kematian dan sebagainya, pewarisan ini akan timbul. Jadi kita kena faham dulu bahawa ada banyak jenis tanah, dan tanah ini kalau kita nak cari maklumat di katalah mungkin nak baca dalam internet dan sebagainya, tanah ni jangan search hanya sebagai land ataupun soil. Itu tanah yang kita nak tanah pokok, kita ada tanah, itu soil kan. Land itu satu perkataan yang generik, land, tanah. Lepas tu kita ada national land code, tanah lah. Tetapi isu yang sebenarnya dalam pewarisan yang kita sebut pada hari ini ialah property. Property kita panggil real property. Sebab tu kalau orang yang jadi ejen jual tanah, kita panggil REN kan, real estate negotiator kan. Real estate, kenapa real? Ada yang tak real ke? Real tu maksudnya dia ada istilah yang kita gunakan untuk real property, iaitu tanah ataupun hartanah sebenarnya istilah yang tepat lah.
Okey, apabila kita sebut tanah tu maknanya apa-apa yang di atas tanah, yang di bawah tanah, yang berada di atas. Mana rumah, mana kalau kita beli tanah tu, tak bolehlah kita kata kita nak beli, saya nak beli rumah je, tanah tak nak. Macam mana pula kan? Ini kalau macam tu baiklah beli apartmen, dapat pasal je kan. Tak ada tanah tak beli, tanah beli unit sahaja. Tak, dia bukan macam tu. Jadi kalau kita katakan tanah ini maksudnya apa-apa yang berada di atas tanah, di bawah tanah, ruang udara dan sebagainya, itu semua sekali lah kita kaitkan. Okey, dalam harta, saya terus pada isu kita sebab kita lebih kurang 40 minit juga nak terangkan hal ini. Jadi saya ingat saya masuk terus kepada harta ini untuk dalam konteks di Negeri Sembilan, kita mudahkan aja. Saya ambil 2 jenis tanah. Untuk kita mudahkan perbincangan, kita ambil 2 jenis tanah. Kalau dalam berlaku kematian dan sebagainya dalam pewarisan, nanti kita akan masuk pewarisan, itu 2 jenis tanah. Satu ialah tanah yang kita panggil harta pusaka adat, satu lagi harta pusaka biasa. Jadi yang kita nak bincang hari ini hanya tentang harta tanah pusaka adat. Jadi bila kita cakap pasal tanah adat, geran dia lain. Tanah adat ni geran ni tak sama. Jadi geran dia nanti ni kena pergi pejabat tanah, orang pejabat tanah dia akan tunjukkan. Ada beza sebenarnya, geran tu bertandanya berbeza, tak sama dengan geran-geran biasa yang kita dapat. Kalau kita hari ni beli rumah dari taman perumahan, dari projek perumahan, nanti kemudian dapat geran tu tak sama dengan geran tanah adat. Jadi geran itu ada tandanya, ada ditunjukkan bahawa ini diberikan maklumat bahawa jenis tanah dia macam mana ya. Okey, ini saya tak nak pergi teknikal dia lah, tapi cukuplah kita faham bahawa ada perbezaan daripada kedua-dua hal tersebut. Jadi yang diwarisi oleh wanita dalam adat parti dengan syarat perempuan itu bersuku kan, wanita yang bersuku suku dia boleh dapat. Dan konsep yang paling saya fikir mesti kita faham ialah tanah ini walaupun bernama, nama saya, ada nama Nisah kat situ. Dia bukan Nisah tu punya individu. Bukan individu, namanya diletakkan di situ. Tetapi tanah itu sebenarnya ialah milik sukunya. Suku ini bukan bermakna kuarter. Ini kadang-kadang orang jadi gurau-gurau main-main, Datuk orang main-mainkan masuk suku kan. Dia bukan suku. Suku ni maksudnya tribe ataupun clan. Maknanya satu perkumpulan. Suku apakah? Dari suku manakah yang punya tanah itu? Jadi konsep dia kalau dimodernkan pada hari ini, maksud tanah yang dimiliki oleh suku itu kerana tanah ini ialah tanah yang diamanahkan kepada suku berkenaan dan dijaga oleh penama tadi. Kalau ikut asal usul, tanah ini sebenarnya tidak berpagar pun, tak ada bertanda apa-apa ni aku punya. Dia bukan pemilikan individu. Kerana pemilikan itu milik semua, kita berkongsi. Kita berbahagi sebenarnya. Yang penting bahagiannya baru siapa jaga. Bahagian barang siapa punya kan. Jadi macam tu dia jaga begitu, maknanya kita tolong jaga bahagian itu. Apa namanya itu? Artinya tanah ini berkonsepkan amanah ataupun trust property ya, trust property. Jadi pembahagian yang sedemikian, kalau kita boleh faham yang itu, kita tak akan timbul lagi dari segi ni tanah aku, ni tanah orang ni bukan. Itu untuk dalam kes tanah biasa. Tanah biasa memang betul individu. Asal usul dia, mungkin Datuk pun nanti boleh tambahkan kalau saya tertinggalkan. Asal usul dia untuk tanah ini sebenarnya tidak ada nama dan tidak ada geran. Kerana geran ini timbul bila? Kalau kita tengok dalam undang-undang tanah, dia masuk apabila bermulanya sistem torrents. Sistem torrents ni maknanya sistem bagaimana nak menguruskan tanah. Apabila British antaranya yang datang ke tanah air kita dulu dan menguruskan dari ketika pada zaman mereka itu, apa yang mereka nak daripada pemilik-pemilik tanah ini? Dia tengok nak cukai tak bernama. Nak minta dekat siapa? Jadi tak ada nama. Oleh itu diperkenalkan satu sistem geran ini di bawah sistem torrents lah dipanggil. Ada geran. Apabila ada geran, ada nama. Apabila ada nama, senang. Siapa tak bayar cari yang nama dalam geran itu kan. Sampai sekarang itu dia. Nama dalam geran siapa punya? Orang ni lah kena bayar. Dah meninggal ke? Siapa waris dia? Jadi dia macam begitulah kaedah nak menuntut bayaran. Jadi apabila dikenakan hal yang sama untuk tanah adat, tanah biasa dia okey lagi sebab tanah biasa memang milik individu. Tapi apabila dia tanah adat, dia bukan milik orang yang punya nama tu. Jadi apakah peranan ataupun fungsi orang yang punya nama ni? Fungsi dia ialah pemegang amanah. Nama dia memang kita letak kat situ. Baik, ada nama Nisah kat situ, ada kat situ. Baik, Nisah ni gunanya apa? Tanah ini dia punya. Daripada mana? Mesti daripada mak dia, daripada nenek dia, wan lah. Daripada wan dia turun kan. Dia waris daripada nasab wanita. Dia mesti turun kat situ. Kalau saya ada anak perempuan, maknanya turun kepada anak perempuan, anak buah. Dia tak ada individu.
Ni Along punya, ni Angah punya, tak. Dia semua, dia sekali begitu kan. Tetapi untuk diletak nama dalam geran itulah yang kita letakkan nama, dan orang itu selalunya dianggap orang ni dah kena bayar cukai. Tapi sebenarnya dia bukan orang itu seorang saja. Dia sebenarnya berfungsi, berbahagi kan untuk sama-sama jaga harta tersebut. Jadi bahagian ini saja. Dan selalunya, sepaham saya Datuk, mungkin Datuk ada pengalaman lain kan. Tanah adat ni tak adalah besar mana. Biasanya tanah rumah mesti ada, tanah sawah mesti ada. Itu biasa. Tapi ada juga yang diberikan tanah-tanah yang lain. Mungkin itu saya perkenalkan supaya jangan kita keliru bahawa ada dua jenis tanah yang utama dalam pewarisan kita dulu, iaitu tanah adat dan tanah untuk pewarisan biasa. Saya kembali kepada Datuk. Mungkin Datuk nak menambah ni. Jadi memang kita jelas apa yang dikatakan oleh Puan Nisah tadi tu. Ya, kalau kita tengok daripada perbilangan adat atau kata adat, kita sering katakan pembawa kembali, dapatan tinggal, carian dibagi. Yang itu dimaksudkan tentang harta-harta yang kita dapat sebenarnya. Di dalam tanah adat ni pula, kita ada satu pihak yang begitu berkuasa di dalam pembahagian tanah adat. Yang mana kata adat mengatakan bahawa pusaka atas soko, hak soko bergedono. Kadang orang tak tahu apa perbaikan bergedono ni dah. Pusaka atas soko, maknanya pusaka tu, tanah pusaka tadi tu bagikan kepada soko. Mana soko ni perempuan. Yang perempuan tu semua soko lah tu. Beza dia ibu soko atau bunda kandung tu, itu beza lah. Ya. Tu ketua wanita tu panggil tu, ya. Ketua bunda kandung tu atau ibu sejati, ya, bunda kandung ni. Ya. Jadi maksudnya di sini hak soko bergedono. Maknanya pemunyo tanah, penamu tanah tu dia bagilah kepada orang perempuan, letak kepada perempuan, tak letak kepada lelaki. Tapi dari segi pembahagian hak di dalam tanah adat ni sebenarnya sama. Walaupun kita faham yang seolah-olahnya kita melebihkan perempuan, sebenarnya adat tidak melebihkan perempuan. Sama, memandang sama lelaki dengan perempuan. Ya. Kita tengok tu tak boleh nak katakan bahawa yang ini adat pepatih ni melebihkan kepada perempuan, temanggungan ke lelaki. Dia bukan begitu maksud dia dalam adat kita ni. Diletakkan sebagai pemegang amanah dia adalah perempuan, tapi hak orang jantan kata orang tu kan, lelaki tetap ada. Sama saya kalau lah 10 adik-beradik di dalam tanah tersebut tu, katalah ada 7 adik-beradik lelaki, 3 adik-beradik perempuan. Walaupun 3 nama adik-beradik perempuan tu dimasukkan, tetapi hak di dalam tanah adat tu tadi tetap ada untuk lelaki. Maknanya kalau dia nak menampang kasih, boleh. Tak salah menampang kasih, mana nak buat rumah, setapak rumah, bukan buat rumah banglo besar-besar. Setapak rumah untuk kita bernaung sementara waktu lah, sementara dia mencari perlindungan yang baru, rumah yang baru. Dan hak-hak di atas tanah kok adalah pokok rambutan ke yang ditanam dulu, pokok durian ke, dia sama-sama boleh mendapat hasil tersebut, ya? Sebab kita ni sekeluarga. Oleh demikian, macam mana kata Puan Nisah tu tadi tu, dia ni tidak bersepadan, tak berpagar. Dia tak ada sepadan, tak ada pagar. Cuma yang ada di dalam tanah pusaka adat ni, hak berlopak, berjinjang-jinjang. Berlopak atau mana kita duduk sekeluarga lah adik-beradik kita. Contoh dia kalau kita ni tadi tu, suku tu tadi katalah suku terdata lah, sebab tu orang terdata kan. Kita orang terdata lah. Maknanya kita ni dalam kampung orang tanah datar. Adik-beradik lah semua tu. Jadi tak perlulah kita nak letakkan satu pagar dekat situ. Berjenjang tu pula tu tempat sama-sama cip makan. Maknanya kalau dulu kita bersawah padi, ya, kita buat kerja sama-sama. Yang itulah kita maksudkan tadi itulah, ya. Jadi Puan Nisah, ya, kita balik semua kepada soalan kita pada hari ini, ya. Boleh atau tidak, ya, kita sama-sama nak menilai semula, ya, adakah dikatakan sebagai tanah yang carian tu tadi tu dan tanah adat ini tadi tu nampak ada persamaan. Jadi kita pergi kepada tanah pusaka adat tu tadi tu. Tanah pusaka adat yang dipusakakan sebagaimana yang sedikit dah Puan Nisah dah mula buka tadi kan, kata dah buka tombol kan, dah buka tadi tu. Ya. Boleh tak kalau sekiranya lah tanah adat ni tadi tu kita jual, ataupun kita sandarkan ke bank ke, macam mana pada kajian Puan? Silakan. Itu cantik soalan tu kan.
Ini ada perbilangan dia, betulkan saya tu kalau saya tersilap. Ini yang selalu saya dengar ialah tanah adat ini, dia kalau dijual dia tak dimakan beli. Kalau dia gadai tak dimakan sandar. Itu saya faham. Betul. Ya. Makna tanah ni kalau tiba-tiba rasa terdesak lah, kita nak pergi nak pakai duit, bukan macam tu. Maknanya bukan tanah ni yang kita gadaikan. Sebab tujuan dia apa? Dia kena tengok gambaran yang lebih besar. Tujuan dia untuk menjaga ahli dalam, khususnya ahli dalam sukunya. Maknanya tanah ni bukan nak orang kata sekarang ni terdesak sikit jual, terdesak sikit jual, nak pakai duit sikit jual. Dia bukan macam tu kan. Jadi memang dihalang di situ. Ada halangan dia. Kenapa dia dihalang? Kata, oh ni kedekut lah ni, nak pegang sendiri je. Bukan. Tujuan dia untuk menjaga kepentingan ahli. Tadi Datuk pun dah sebutkan apabila walaupun 10 adik-beradik, ada 3 yang perempuan, ada 7 yang lelaki-lelaki. Memang nama tu turun dekat yang 3 yang perempuan tu, betul lah. Dia turun nama tu gitu. Maknanya kalau nak bagi 1/3 ke 1/berapa tu tak kisahlah. Tapi dia jangan soal di matematikkan lah berapa banyak bahagian. Yang sebenarnya 3 beradik tu punya kerana dia menjaga amanah. Okey, tadi betul lah tadi apabila salah seorang katakan yang kahwin lah, yang biasa yang lelaki kan keluar kan, dia kahwin dia bawa mana-mana dan sebagainya. Tapi ada seorang nasib tak baik. Jadi tak sampai nak berlindung. Jadi ni dipanggil kalau cicir dia pungut. Siapa yang nak mengut kan? Yang memungut ini adik-adik perempuan yang ketiga ni dia ada tanah. Jadi dia ada tanah, artinya dia yang menjaga harta keluarga, harta keturunan, harta suku ni kena kutip ni. Kena kutip, jangan dibiarkan tidur kat masjid kau pakai kan, walaupun boleh lah orang lelaki. Salah, tak boleh tu. Maknanya siapa suku ni? Mana suku dia kan? Jadi dia kena balik kepada keluarga dia. Adik-adik perempuan tadi tu dah bertanggungjawab untuk menjaga. Jadi kan kalau katakanlah dia dalam keadaan yang sudah berumah tangga yang lelaki ni dan tapi dia tidak ada masalah dan tidak, mana tahulah rumah kena ambil dan sebagainya, kena lelong. Jadi dia nak balik ke mana? Jadi dia balik, dia boleh tumpang buat rumah ke di situ. Bukanlah kata rumah banglo, betul lah. Dia tanah itu. Jadi di situ letaknya. Kan kalau adik lelaki balik ke rumah adik-adik perempuan, dia manis. Dan isteri dia tu kalau dia nak dia duduk sekali ke ataupun dekat rumah dengan adik ipar tadi tu, dia manis. Berbeza kalau orang lelaki yang punya. Jadi kalau orang lelaki tu tadi yang punya harta tu, katakan situasi tu terbalik, yang isteri dia tadi tu akan sesegan sebab dia adik-adik lelaki. Dia nak balik ke rumah adik lelaki tu betul tak sedap lah kan. Jadi kalau orang perempuan dia tak masalah, dia boleh sama sedapur dan sebagainya, boleh je. Jadi dia lebih kepada keselesaan dan juga tujuan dia untuk kita sama-sama menjaga kepentingan. Dia memang kepentingan ahli keluarga itu nampak seperti sangat sempit kerana ahli keluarga je. Tak, dia sebenarnya ahli keluarga dia tadi. Dalam suku dia tu, nampak suku tu macam besar. Tapi sebenarnya saudara mara dia juga, adik-adik dia daripada perut yang sama, nenek dia, wan dia sama, keturunan dia sama, moyang dia sama yang perempuan kan. Jadi jurai keturunan itu. Sebab itulah nanti kalau dalam sesi yang lain, platform yang lain, kita pernah bercakap bahawa tak boleh berkahwin dalam suku. Kenapa tak boleh kahwin? Jadi sebenarnya adik-adik sama-sama main, orang yang dia sama-sama dari kecil sampai besar lah, sejamban seperigian dengan ada banyak lagi kan perbilangan kata adat itu. Bagaimana mereka ni sekali begitu. Oleh itu tanah ini ialah tempat mereka duduk bersama-sama, tempat bermain, tempat mereka membesar. Inilah tempat asal usul. Jadi tanah adalah sesuatu yang sangat kuat, bukan saja untuk orang dalam sistem adat parti ini, sebenarnya untuk orang Melayu khususnya, sebab kita menamakan, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil motherland, kalau dalam bahasa Melayu kita tak ada panggil tanah dia, kita panggil tanah tumpah darah kan, tapi kita panggil sebenarnya tanah air. Tanah dan air, maknanya kita ini adalah orang ataupun bangsa yang menguasai tanah dan juga air. Orang Melayu memang masyarakat maritim pun asal dia kan. Lepas tu kita ni tak ada masalah, kita mengembara sini sana dan sebagainya dengan jalan laut, jalan darat, semua boleh. Sebab kita tak ada masalah dari segi pergerakan dan merantau itulah. Jadi yang di sinilah dalam sistem yang memang dibawa daripada tanah Minangkabau, daripada Pagaruyung dan sebagainya, bawa ke sini, isu ataupun kaedah ataupun konsep itu dibawa ke sini. Tapi itu tidak bermakna ni satu lagi kekeliruan ialah kadang-kadang orang kata bahasa Minangkabau tu sama tak dengan dialek Negeri Sembilan. Tak, dia lain. Tapi kita ambil pemahaman-pemahaman yang penting seperti ibu saudara, ibu sokong, bunda kandung. Konsep itu kita memang jaga. Kerana apa? Kerana kita sangat menghormati orang perempuan tadi. Orang perempuan ni dia letak di rumah di mana-mana sekalipun. Kalau dalam majlis mana-mana sekalipun, dia mesti ada orang tua dia. Orang tua ni dituakan. Dituakan ni maknanya kita hormat dia. Dia tak buat kerja.
Lepas dia duduk, dia merhati kan. Dia kenal ni anak buah di mana cucu dia. Kau nak siapa? Kau cucu siapa? Dia akan kenal, dia identify tau. Dia mengenali semua ahli dia ini. Dan nanti apabila berlaku sebarang pertikaian, ada konflik dalam keluarga keluarga, ahli keluarga ataupun dalam kampung tu sendiri, ibu sokor ni ada peranan dekat situ. Selain daripada bapa juga penting memahami anak-anak buah dia. Yang penting ialah ini konsep yang memang nampak macam orang sekarang kata kampung sangat. Memang kampung, sebab dalam kampung kita saling menjaga satu sama lain. Oleh itu dalam konsep penjagaan ahli-ahlinya, hartanah ataupun tanah adalah satu perkara yang paling penting untuk kita letakkan. Kalau tak ada tanah, nak letak kat mana orang ni? Kalau sekiranya kita nak pungut, yang cicir tadi kan, kita nak pungut letak di mana ni? Jadi kita ada tanah. Jadi orang perempuan, awal-awal tadi Datuk dah katakan sebenarnya kahwin orang perempuan ni lah paling untung tak? Dia dah ada harta, dia tak risau. Sekiranya berlaku perceraian, sekiranya berlaku hal-hal yang tidak diingini, dia ni dah tak ada tempat, tak ada suami kan. Tapi tidak ada suami tu, mana dia nak pergi? Jadi dia boleh balik ke tanah mak dia, tanah mak saudara ke. Ada orang yang akan terima dia, memang wajib terima dia untuk duduk di situ. Dia tidak akan merempat, dia tidak akan pergi begitu saja, tak ada tempat dan sebagainya. Jadi sekiranya kita menemui kes-kes begitu, sebenarnya bukan salah adat. Pada saya salah pemahaman sahaja. Maknanya kita tak faham bahawa salah komunikasi, kita tak boleh balik ke saya dah kahwin, waktu saya ni dah tak ada suami, tak ada balik. Boleh, memang boleh balik. Itulah antara fungsi tanah adat tadi, untuk menjaga kebajikan khususnya orang perempuan, kerana orang apa dia kata patah dia, pipit jantan tidak bersarang kan? Pipit jantan tidak bersarang. Jadi dia boleh pergi mana-mana, orang lelaki boleh pergi mana. Orang perempuan tak manis lah, dia tidur merata-rata, menumpang di mana-mana, dia kena balik. Jadi sebab itulah tanah adat itu digunakan antaranya memang menjaga kepentingan orang perempuan, bukan dilebihkan, tapi dalam soal menjaga kepentingan itu lebih manis kan. Orang perempuan ada tempatnya, dilindungi dan terjaga, dan dia bukan soal orang perempuan lagi power daripada orang lelaki di Negeri Sembilan. Yang itu pun satu lagi konsep yang selalu dikelirukan kan oleh masyarakat, bahawa dia kata orang perempuan Negeri Sembilan ni semua dia punya. Tak, dia bukan soal kepunyaan ya. Jadi soal dia adalah tanah amanah yang pernah saya dah kongsi sikit Datuk dalam tulisan saya kan. Dalam tulisan saya buat cerpen terhadap parti dua negeri ini, memang dua cerpen Negeri Sembilan ni. Saya bacakan sedikit petikan yang saya masukkan dalam cerpen ni. Ini saya buat tentang tanah adat juga, tanah adat yang selalu dikelirukan ya. Saya buat watak orang profesor di universiti yang menerangkan kepada seorang yang bertanya ni, nama dia Ahmad Zuhairi, profesor ni nama dia Profesor Fakih. Dia kata macam ni, tanah adat bukanlah sebahagian daripada harta pusaka yang dalam maksud yang diterangkan. Ia ialah tanah yang diamanahkan oleh waris perempuan yang lebih tua kepada waris perempuan generasi seterusnya. Kena ingat, ia bukan harta menjadi milik perempuan tersebut secara individu, ia milik sukunya yang boleh dimanfaatkan oleh kerabatnya, sama ada lelaki atau perempuan. Kata Datuk tadi kan? Dan di situlah indahnya adat ini mengatur cara hidup masyarakat yang menjaga kedudukan wanita supaya tidak merempat tanpa harta. Malah ketika Barat masih terkekial memperjuangkan emansipasi wanita ala Germaine Greer, Eleanor Roosevelt, adat berpatih telah lebih awal memberi hak tersebut selari dengan kedatangan syiar Islam. Itu petikan saya ambil dalam cerpen saya tu, nak bagi penerangan kan. Orang tak faham, satu lagi orang kata apabila pewarisan ni diberi pada perempuan, apakah telah melanggar syariat kan. Ini dalam faraid biasa lelaki lebih, perempuan dapat sikit, perempuan dalam adat patih macam tu. Ini satu lagi Datuk, mungkin kita dah bincang selepas ni saya kembalikan kepada Datuk. Memang begitu jelaslah apa yang telah diterangkan oleh Puan Nisah tu tadi tentang tanah adat ni tadi. Jadi kebanyakanlah orang ni memang dia tak faham. Bila tak faham tadi tak nak bertanya. Dia tak tanya pula, dia terus tanya dekat ni Encik Google. Itu masalah dia. Tanyalah kepada orang yang lebih ilmu tentang perkara tersebut. Tanyalah kepada datuk-datuk, lembaga adat dia atau bapa-bapaknya. Tapi yang lebih baik lagi kita tanya pada ibu sokor dia tu. Ibu sokor ni kalau kita nak tengok, dia sebenarnya orang yang ada dua ciri-ciri yang penting pada seorang ibu sokor ni. Dia mestilah seorang yang hebat atau fasih di dalam ilmu agama. Yang kedua, dia ni memang hebat di dalam ilmu adat ni. Itu hebatnya nak jadi ibu sokor ni, kalau kita ibu sokor ya kan. Jadi nak jadi ibu sokor ni mesti ada ilmu.
Dan ada juga yang disebutkan sebagai bukan ibu soko, tapi disebut sebagai jondo. Bukan jando ni masalahnya hari ni. Kalau kita tengok kan dia main-main dekat orang-orang dekat budak ni kan. Kalau nak tahu podeh lado tu dipocah-pocah digiling-giling. Kalau nak tahu ramai jando tu, kalau pilah jalan senaling, mana pula lado macam tu. Salah tu ya. Macam tu dah ya. Kalau nak tahu podeh lado dipocah-pocah digiling-giling. Kalau nak tahu ramai jondo, nek jondo ya. Maknanya perempuan yang memang tahu tentang adat dia tapi dia bukan ibu sokong ya. Jadi memang ada sejarahnya begitu. Jadi kalau kita nak mengatakan tadi tu bahawa tanah adat memanglah tak laku di Bali. Tak laku di Bali ya. Dan tak boleh disandar. Tetapi ada ketika-ketika dia yang tanah adat ni tadi tu boleh disandarkan. Tapi disandarkan pun kalau kita nak menyandarkan tanah ni adalah dalam sukuan yang sama. Supaya anda kata terjadilah satu masa nanti kan tak terbayarlah sandaran tu tadi, pinjaman tu tadi tu, dia akan kekal dalam suku tersebut. Tapi jumlah tertentu akan berkuranganlah pada milik orang yang menyandar. Ya. Sebab apa? Dalam tanah adat ni, kita ada 3 perkara saja yang kita kena sama-sama ingatlah ya. Sebagaimana kata adat tu tadi tu. Yang pertama sekali, anak dara tua tak berlaki. Sudah anak dara tua tak berlaki pula, macam ni parah lah orang tak nikah ni jadi kan. Adat tak berkata begitu ya. Dan yang kedua, penganda patah mayat terbujur tengah halaman. Apa pula kesan nak perih dia. Dan yang ketiga dia atap bocor tengah rumah. Jadi 3 perkara ni tadi tu bolehlah kita menyandarkan tanah-tanah adat ni tadi tu pada suku yang sama. Jangan kita sandarkan kepada suku yang berlainan. Bila berlaku besok dia akan terjadilah pada hari ini ada beberapa kes yang dalam pematian di kami lah ya. Ada tanah-tanah adat yang dalam sukuan tu pergi ke suku yang berlainan. Atas dasar dia mari ni masih disandarkan dulu nak memakai duit lah cerita ni tu. Jadi dalam 3 perkara ni tadilah mungkin ya anak dara kematian lah tak berlaki, maknanya nak dia menyandarkan tanah adat tu tadi tu untuk mendapatkan bantuan yang sumber keuangan untuk dia meneruskan hidup. Bila dia meneruskan hidup tadi dia, bila dia dah berjaya balik, dia tebus semula, bayar semula lah. Kalau pinjam 10, bayar 10 lah. Bukan pinjam 10, bayar sebalai. Dia tak ada keuntungan itu ya. Tapi untuk hasil dalam tanah tadi tu masih boleh lah digunakan bersama. Dan yang kedua dia penganda patah mayat terbujur tengah halaman. Maknanya tadi tu nak menguruskan jenazah tak ada duit. Jadi bolehlah selepak tanah, selepak sawah tadi tu disandarkan untuk buat pengurusan. Lepas saja dapat balik duit, tebuslah semula. Dan yang ketiga, atap bocor tengah rumah. Yakni kalau dalam keluarga tadi tu susah, ada anak dia palak lelaki atau perempuan yang cerdik pandai, yang boleh diketengahkan pada masa akan datang nak berjaya. Jadi disandarkanlah tanah tu dulu, tanah tu dulu, dapatkan duit untuk perbelanjaan dia, untuk belajar, dah pandai besok, dah berjaya besok, tebuslah balik. Itulah maksud tadi tu. Maksudnya masih belum lagi kita menjual tanah adat. Tapi hari ini kebanyakan orang berfikir di luar sana dia puan ya. Tanah adat ni kata macam mana cara nak jual tu. Sampai ada tu boleh jual tu. Mereka tak boleh jual. Pasal yang punya nama kat dalam tu soko-soko. Yang punya tanah tu lembaga. Tu sebabnya tanda-tanda lembaga tu lah. Kalau benar ada lembaga tu lah tanah tersebut. Kalau tak tak dibona ada Datuk lembaga tadi tu, memang tak turunlah tanah tersebut. Jadi Puan Nisah ya, kita terus kepada cerita kita ya. Yang ni kita tengok pula ya. Kita tengok lagi di sudut macam mana pula tanah adat yang ada hari ni ya, tapi tak semualah yang ada tanah adat di Negeri Sembilan ni. Ya. Ada beberapa luar yang tidak ada tanah adat sebenarnya. Dan kebanyakan luar ada tu yang banyak dan ada tu sikit mungkin disebabkan oleh kerana ni kita balik pada Inggeris lah ya. Zaman Inggeris yang kebanyakannya tanah-tanah yang nak diadatkan ni tidak diadatkan oleh penghulu atau undang ketika itulah. Kita tak menyalahkan lah ya. Mungkin ketika tu berkeperluan ketika itu ya. Kita pandang ketika itu dan sekarang ni kita melihat pada hari ni. Sebagaimana juga kepada yang Puan katakan tadi ya. Tentang hak menompang ya, menompang orang lelaki boleh menompang ke dalam tanah adat supaya tak manislah, tak eloklah adik-beradik dibiarkan bergelendangan. Itu salah satulah perkara yang telah
dipandang atau nak dititik beratkan oleh nenek moyang kita dulu. Mereka ni tak pandai. Mereka memang tak pandai. Nenek moyang kita memang tak pandai. Tapi mereka ni bijak. Dia dah bijak merancang masa depan untuk anak cucu cicit dia. Sama lah kalau dia nanam pokok dian tu, dah tahu dah dia tak lama nak hidup dah. Tapi dia nanam dian, dia nak cucu den. Kan jauh boleh kan. Dia tak kata dia nak makan benda tu. Maknanya dia berpandangan jauh. Maknanya cerita tentang tanah adat ni, tanah pusaka adat ni adalah sesuatu yang begitu jauh sekali pandangan masyarakat terdahulu kepada kita untuk menjamin ataupun untuk memelihara supaya anak-anak cucu cicit dia besok tidak terbiar. Jadi diadakan tanah-tanah adat ni tadi supaya mereka ada tempat untuk berteduh. Kalau yang perempuan pula ada tempat untuk bernaung. Itulah. Jadi puan ya, kita pergi kepada persoalan kita ya. Bagaimana pula yang kita nak katakan sebagai penglibatan ibu soko atau bunda kandung ni tadi itu, ataupun kita katakan kalau setengah dapat disebut sebagai peti benih ya, di dalam tanah adat. Ya, sebahagiannya memang saya nampak tadi tu, puan dah ketengahkan, dah utarakan. Jadi apa kata kalau kita lebih perincikan lagi perkara tersebut. Silakan. Baik. Mungkin penambahan saya itu, tapi saya dah sebut tadi kan, tapi kita tambah sikit lagi lah dari segi pemahaman tentang konsep ibu soko dan peranan-peranannya itu. Ada buku pun, museum memang ada keluarkan satu buku kan tentang ibu soko ni, boleh dibaca, boleh dibeli pun kalau pesan di museum ni tentang peranan ibu soko. Banyaklah peranan itu. Dia kan saya selalu nak memahamkan orang tentang hal ini, bagaimana orang perempuan ini pentingnya. Saya selalu bayangkan macam ni Datuk, kalau ada handphone, ada power bank. Ada handphone, ada power bank. Kalau orang kata orang Negeri Sembilan ni perempuan dia lebih banyak selalunya dikatakan vokal ataupun berani mempersuara dan sebagainya. Dia bukan perempuan tu kita letak di depan. Kalau pergilah mana-mana majlis di Negeri Sembilan ni, tak ada orang perempuan kat depan ni, orang lelaki di depan. Juru cakap dan sebagainya, kan datuk-datuk adat semua tu, tak ada orang perempuan dekat depan. Orang perempuan ada tempat dia, ada tempat yang khusus. Ini tempat-tempat ibu soko ni kita letak di mana kan? Kat belakang, bukan belakang dia, di tempat yang istimewa, yang terlindung, kerana bukan tempat orang perempuan ni nak bercakap, tetapi ni orang perempuan ni dia ialah power bank dia. Dia ialah yang punca kuasa. Kerana apa? Kerana dia yang menyokong dalam semua urusan, khususnya dalam suku dia tu. Jadi orang lelaki ni yang ke depan, sebab tu orang Semenda, dia tak jauh orang Semenda, walaupun kata orang lelaki, orang Semenda ni maknanya orang lelaki yang bernikah dengan, kata orang suami saya, dia nikah, jadi dia orang Semenda. Jadi maknanya dia berkuasa dalam tiang yang empat kan, betul tiang yang empat. Dia berkuasa, dia raja. Maknanya kalau ada apa-apa isu dan sebagainya yang ke depan ni orang lelaki, bukan orang perempuan. Jadi orang kadang-kadang selalu mengatakan bila ada kita sebut ibu soko dan sebagainya, maknanya orang perempuan kat depan. Kata orang perempuan tetap di tempat yang kita, bukan soal depan belakang. Yang penting ialah peranan di mana kita letakkan dan di mana kita utamakan, yang itu yang kita perlu perhatikan. Sebenarnya kita perhati daripada di belakang saya ni ada rumah kan, ada rumah Negeri Sembilan ni. Rumah orang Melayu khususnya dia ada dua pintu. Satu pintu depan, satu pintu belakang. Pintu belakang ni pintu dapur. Yang ini orang perempuan dia takkan lalu dekat depan. Kalau kita tengok majlis lah, mak-mak kita kan, orang tua kita Wan ke, dia pergi ke majlis-majlis, dia tak ada lalu kat depan tu. Dan dia akan lalu terus ke pintu belakang. Kerana itu ialah pintu utama untuk perempuan. Bukan soal pemisahan tetapi soal penghormatan. Kita kat hormat dekat mana. Dia bukan soal kat dapur tu kat belakang. Dia bukan soal depan dan belakang, tapi kedudukan yang lebih penting. Kalau orang menyerang kat depan, orang tak menyerang kat belakang. Jadi maknanya pemeliharaan, kita memelihara dan sebagainya, itulah dia kedudukan orang perempuan yang duduk di tengah-tengah rumah. Sebab tu kita ada, kalau tengok balik rumah orang Melayu khususnya, orang Sembilan pun, kita ada rumah ibu. Rumah ibu maknanya rumah tengah. Maknanya tengah ini dipelihara oleh keliling dia. Keliling ni ada, depan ni ada serambi, ada pangkin dan sebagainya. Tengok balik rumah, sistem rumah orang Melayu. Di Negeri Sembilan juga kita menggunakan sistem yang sama. Jadi begitulah bagaimana dia duduk di tempat yang lebih tinggi. Kalau dari segi kata-kata adat tu kan, yang ditinggikan seranting, yang didahulukan selangkah. Itu kalau dalam kepimpinan, tak kisah orang lelaki ke orang perempuan ni, kalau dia ibu soko pun bukan orang kata kita memberikan dia satu kedudukan yang terlalu tinggi, tidak, tapi ditinggikan kerana penghormatannya, kerana umurnya, kerana usianya, kerana pengalamannya itu. Datuk kata tadi, dia nampak macam tak pandai, tapi dia bijak. Memang betul. Pandai ni ukuran dia tu lain, tapi kebijaksanaan ini ialah bagaimana
dengan tidak berkata-kata pun sebenarnya orang tua kita ni mengajar tanpa kata-kata, kerana dipandang dia joling dan sebagainya. Itu juga sebenarnya ialah bagaimana dia menjaga, dia memerhati anak-anak buah, bukan sebab anak buah itu tahap dia seperti anak sendiri. Sebab tu kalau di Negeri Sembilan ni, kalau mak saudara panggil balik kenduri ke zaman-zaman sebelum PKP lah kan, kalau dia kata dia nak kenduri, anak saudara mesti balik. Anak saudara selain daripada anak dia, tak tentulah balik kan. Macam mana pun dia mesti balik sebab mak saudara panggil. Kerana kedudukan mak itu tak kisah dia mak saudara ke tak saudara ke, sama level, sama arasnya dengan ibu dia sendiri. Dia mesti bagaimana dia menghormati ibu dia mesti menghormati ibu saudara dan juga kaum kerabat yang dikelilingnya itu. Begitulah hubungan kekerabatan yang begitu akrab. Dan di sinilah disebut ibu sokol dan sebagainya. Kenapa? Kerana ini ialah konsep dalam kalau di luar sana dia panggil konsep matriark. Matriark ini ialah seorang wanita yang dihormati kedudukannya dan kita berikan kerana satu dia pakar rujuk tadi, dia ada ilmunya, ada pengalamannya, dan tentunya lebih daripada orang lain, kerana pengalaman itulah diletakkan di tempat yang sewajarnya. Dan saya juga pernah kita seorang pengkaji dari universiti di Jerman yang pernah datang, antara yang dikajinya ialah di manakah lagi di dalam dunia ini yang ada sistem matrilineal. Kita matrilineal ni pewarisan matrilineal mengikut nasab ibu di dalam dunia ini ada lagi tak selain daripada Negeri Sembilan. Kata pengkajinya ini, nama dia Mahmud, dia dia belajar di Jerman. Dia kata dia jumpa saya dan dia mencari karya-karya saya. Dia kata tak ramai orang perempuan yang menulis tentang adat Patih. Dia kata dia mencari-cari, dia jumpa. Sebab saya ada buku kan tentang adat Patih tadi. Jadi dia kata saya tulis tentang ada novel lah, saya ada novel Lokis Tendai, saya punya adat Patih tadi, saya ada cerpen Lemang dan Sebatang, Asyik Istiqomah, itu je, taklah banyak sangat. Ada lain-lain tu saya sebut sambil lalu. Dan dikatakan ialah di dalam dunia ni hanya ada 10 wilayah merata lah, bukan di Negeri Sembilan saja, ada 10 wilayah yang mengamalkan sistem matrilineal, iaitu sistem pewarisan begini. Dan yang tentu yang kita tahu cuma di Negeri Sembilan dengan di Pekaruyung lah kan, di Sumatera, di situ saja yang mengamalkan, yang kita tahu. Tapi sebenarnya ada 10 lagi, maknanya ada 8 lagi lah di dunia yang menurut kajiannya memang ada mengamalkan sistem yang hampir sama. Dan kalau kita nak buat perbandingan, orang kata macam bila cakap adat Patih pasal kita ni mengutamakan, orang kata macam kita sajalah yang syok sendiri ke, orang Negeri Sembilan ni je lah yang mengangkat orang perempuan. Tak. Saya pernah sampai ke New Zealand. Saya dah jumpa ke orang-orang Maori di sana. Mereka sebenarnya sangat Melayu dari konsep-konsep tanah itu ya. Yang saya nak kongsikan di sini bagaimana hubungan yang tidak putus antara generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Begini ya. Kalaulah katakan saya ini ada mak saya dan saya ada anak perempuan. Anak perempuan saya yang sulung akan saya berikan, mana beri dari segi mana hak penjagaan lah, saya ada kat situ. Tapi saya akan berikan kepada mak saya yang akan jaga. Dia memang jaga, saya akan berikan duit jumpa dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang hak penjagaan tu beri pada mak saya. Mak saya ni sebab nenek kepada budak ni lah, wan ni lah kan. Dia akan jagalah ni, jaga bagi makan, bercerita ke dan sebagainya. Bukan sekadar jadi nenek saja, dia menjadi mak dia. Dan sampai pergi ke sekolah pun nenek dihantar dan sebagainya, begitu. Maknanya dia begitu akrab hubungan dia skip generation mak dia tu daripada nenek terus kepada cucu. Jadi maknanya sekiranya ada kepentingan ataupun wisdom, kebijaksanaan yang diceritakan, penceritaan, dia tidak melalui ibunya. Dia terus kepada cucunya. Begitulah dia menjaga hubungan itu. Dan mereka juga ini dipanggil matriark. Iaitu matriark atau satu kumpulan yang amat menghormati wanita dia. Jangan usik orang perempuan dia sebab mereka menjaga dari segi hubungan dan penghormatan itu. Dan dia terus wariskan. Saya pernah tanya tu, kenapa dia tak nak go through anak perempuan dia? Kenapa tak melalui ibu dia? Ibu dia akan sampaikan juga kan kepada cucu dia. Boleh, tetapi dia macam tak autentik tau. Tidak asli lagi kan, dia nak daripada nenek dia terus kepada cucu ni. Jadi begitu antara yang boleh kita nampak betapa besarnya pemahaman terhadap konsep memelihara suku dan juga bagaimana sistem itu begitu cantik telah diadakan daripada zaman dahulu lagi. Dan yang pengamal ni kita semakin kecil lah. Semakin kecil, kumpulan ni makin kecil. Kerana satu lagi ialah pemahaman-pemahaman yang semakin kurang dan tidak ada lagi kadang-kadang orang tak nak ambil tahu, rasa macam apalah adat-adat ni, rasa macam ketinggalan dan sebagainya. Tidak. Kita tengok balik sebenarnya
pemodenan adat pepatih ini sebenarnya boleh berlangsung yang begitu baik sekali. Sebab saya sendiri datang daripada keluarga yang secara, kalau ikutkan secara suku kan, saya tak ada suku yang khusus, saya kena berkadim. Tapi sebab suami saya ada suku. Jadi saya ingin melihat adat ini secara objektif. Maknanya saya bukan berada di dalam tu sepenuhnya. Saya nak kena masuk suku ni, kena dikadimkan kepada suku yang lain. Jadi itu isu yang lain. Nanti kita terangkan pada waktu yang lain. Tetapi yang saya nak terangkan ialah bagaimana saya melihat adat ini daripada sebagai seolah-olah saya ni orang luar yang melihat ke dalam. Betapa sistem itu, dinamiknya begitu cantik sekali. Maknanya peranan orang perempuan ada, peranan orang lelaki ada, datuk-datuk adat kita ada, ibu soko kita ada. Begitulah. Maknanya kalau nak diperincikan dengan lebih lanjut, dia memerlukan satu forum yang berbeza. Namun kita melihat betapa sokong menyokong ini yang sangat penting. Maknanya kadang-kadang kita perhatikan ini, kalau tengoklah video orang tua kan, orang lelaki dengan orang perempuan, suami isteri, dia akan bertekak, gaduhan bertekak. Tapi maknanya vokal orang perempuan di Negeri Sembilan ini, dia memang berani menyuarakan apa yang dia faham, hasrat dia ataupun dia tak puas hati ke, dia cakap. Dia tidak akan bersifat permisif. Dia terlalu tak apalah, okey je, tak apa, boleh je, tak. Dia yang jelas tak betul tu akan ditegur, akan dinyatakan, akan diberikan ruang untuk bersuara, itu tetap sama. Jadi saya melihat betapa peranan-peranan ini kelihatan kalau kita banyak pergi ke majlis-majlis, Datuk. Ini kadang-kadang anak-anak buah kita ni, anak-anak kita, anak cucu kan, semakin kurang pergi. Dah zaman PKP ni dah menyebabkan kita kurang lah ada majlis-majlis sosial begini. Kalau nak tengok benda-benda begini, bagaimana fungsi dia, saya melihat banyak dalam majlis-majlis sosial, iaitu kenduri kendara. Bila kita pergi, kita akan tengok bagaimana datuk-datuk adat ini. Dia bukan soal kita nak letakkan dia kerana dia hebat dan sebagainya. Bukan. Ini yang penting ialah kita memahami kedudukan dan bagaimana kita meletakkan mereka supaya dalam Islam juga kita meletakkan seseorang itu kepada tempatnya. Itu nama dia adil. Adil ialah meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Anak-anak kita sebut tentang Islam ini, saya juga ingin menyambung sedikit betapa dalam Islam juga pewarisan adat pepatih ini tidak menyalahi syarak. Mungkin ini kita kena sebut juga bahawa dia tidak menyalahi syarak kerana harta tadi sudah terangkan, harta ini bukan harta milik individu, dia harta amanah yang terkeluar daripada pewarisan. Maknanya bila dia terkeluar tadi, contoh kalau saya ambilkan secara keseluruhan, katakanlah si mati meninggalkan tanah biasa, tanah adat, harta, ada kereta, ada dan sebagainya. Yang bahagian tanah adat ni dia terkeluar daripada harta yang dikumpul untuk diwariskan. Yang dalam kita membahagikan tanah untuk kita nak menguruskan ni daripada zaman tahun 1900 lagi, pengkaji-pengkaji di barat, kalau kita tengok rujukan dari banyak jurnal di Malaysia kan, ini pengkaji yang melihat bahawa ni tahun 1910 dalam Jambras mengatakan bahawa apabila berlakunya kematian, belanja mengisi adat berhubung dengan perkahwinan, ini harta-harta yang boleh digunakan, yang boleh kita lihat dari sini, pembahagian dia hutang dan sebagainya, so dikenal pasti. Artinya tanah adat ini telah dikenal pasti oleh British sendiri bahawa ini ialah tanah yang diletakkan di bawah tanah adat, tanah kita panggil tanah amanah, itu trust property. Dan bila dia tanah amanah, dia sebenarnya tidak masuk dalam senarai pewarisan. Jadi saya tengok juga ada beberapa soalan dalam Facebook tadi, sempat saya tengok sedikit. Artinya orang lelaki yang tadi tu kata adik 10 orang tadi tu, 3 perempuan 7, lelaki 7 dia seorang pun tak dapat. Dia tak dapat tanah adat, tapi dia dapat tanah lain. Tanah-tanah lain yang diwarisi, yang dimiliki oleh ibu bapanya ataupun orang yang dia turun pewarisan itu, dia dapat yang itu. Maknanya yang dia tak dapat cuma yang tanah adat ni sahaja. Janganlah lihat bahawa tanah adat ni segala-galanya seluruhnya. Bukan. Dia ada satu bahagian sahaja. Yang ini pemahaman perlu kita pertingkatkan. Kita faham dulu yang ini, bahawa pembahagian ini hanya diberikan untuk tanah adat dan ini ialah tanah amanah. Jadi apabila berlaku kematian, kita tolak belanja perkebumian, kita tolak hutang piutang, tolak harta sepencarian, tolak harta hibah. Jika ada hibah ni dari declare property ni hibah, tolak dulu. Ada harta amanah tak? Ada. Inilah dia harta amanah, itu tanah adat, ditolak dulu. Dan bakinya itu sekiranya mahu difaraidkan, barulah kita faraidkan. Sekiranya ahli-ahli waris bersepakat tidak mahu mengikut faraid, boleh sebenarnya. Ini satu pemahaman lagi yang selalu dikelirukan orang apabila meninggal seseorang itu terus nak faraid. Ya, faraid ialah jalan terakhir. Dia memang fardu, tetapi
sekiranya ahli-ahli yang mewarisnya itu sama-sama nak bahagian dia. Semua nak bahagian masing-masing kan? Boleh. Tetapi kalau masing-masing bersetuju, tak perlu nak ikut pembahagian faraid tadi. Yang dia setuju, okey tak apa, Along ambil suku, Angah ambil suku, yang ni ambil suku lagi, yang ambil setengah lagi dan sebagainya. Pembahagian tu dah ikut suku macam kereta bagi dekat Alang, motor bagi dekat adik dan sebagainya. Dah setuju macam tu, tak payah pakai faraid sebenarnya. Kerana perjanjian, persetujuan mengatasi faraid. Ini memang ada dalilnya. Jadi yang ini kita nak terangkan dari segi pembahagian harta tanah adat ini sahaja. Dia dah dulu dalam kategori tanah amanah, dia tidak masuk dalam kategori pewarisan yang nak difaraid-faraid tadi. Mungkin itu yang boleh kita kongsikan. Kita pun dah dekat menghampiri masa, ya Datuk? Kalau kita tengok kategori adalah sebenarnya dia adalah tanah harta wakaf. Wakaf yang diwakafkan, satu bidang tanah yang diwakafkan dalam keluarga tersebut, yakni yang dikatakan suku tersebut. Jadi bagaimana pula kita nak memfaraidkan tanah yang telah diwakafkan ke dalam tu. Tanah dia berkaitan, kalau senang kita nak faham lah tentang tanah adat ni, tanah pusaka adat ni. Macam tanah yang dah kita wakafkan buat masjid, buat kubur tu lah. Macam mana kita nak bagi-bagi? Tak boleh lagi dah. Jadi kita baik tanah ni tadi tu diwakafkan ke dalam keluarga tersebut untuk waris-waris perempuannya. Jadi siapa waris-waris perempuannya selepasnya dalam sukunya tersebut tu, dia akan mewarisilah. Yang itulah seandainya tadi tu ramailah lahirnya anak-anak perempuannya tadi atau cucu perempuan ni terpanggil pusaka berkembang. Tetapi anda kata anak perempuannya tu habis, cucu perempuan pun habis, dah tak ada lagi, kita pergi ke kadinan, kita berkadin. Nak mengembangkan itu termasuk juga dalam kategori pusaka berkembang. Anda kata pula waris-waris perempuan dia tu ramai yang telah meninggal dunia dan tidak ada pewaris lagi, maka itu disebut sebagai pusaka menguncup. Dah menguncup tu mana nak habis dah tu. Anda kata pula satu masa tidak ada lagi dah waris di dalam tanah tersebut, maknanya yang perempuannya semua dah meninggal dunia, dah tak ada lagi, ataupun memang tidak ada, dalam adik-beradik itu tidak ada anak perempuan, ya, sama ada pusaka nak berkembang itu dikadinkan anak orang lain, perempuan lain yang di dalam adik-beradik yang tak sesuku dengannya, ataupun yang tidak ada mempunyai suku, ataupun suku yang sama menuntut atas tanah tersebut. Itu pun boleh. Itu kalau dah tak ada lagi dah pewaris dia. Itu menunjukkan bahawa ia tidak boleh difaraidkan. Maknanya suku yang sama pun boleh nuntut, tapi dengan bersyaratlah. Syarat dia dah tak ada lagi dah orang lain dah. Dah tak ada lagi keturunan lain dah. Maka saudara mara dia yang sebelah yang lain, pada puak yang lain, kata orang tu, yang jarak yang lain, boleh menuntut. Sebab suku dia sama. Itu nak menunjukkan bahawa tanah adat dengan tanah dapatan atau tanah carian ini dia tak sama. Tak sama. Maknanya tanah adat dikawal oleh elemen pemegang adat, ya. Dan tanah-tanah yang ada ni dia bukan di bawah KTN lah, Kanun Tanah Negara 1965-1967. Jadi berbeza. Jadi kalau kita nak tengoklah daripada segi orang perempuan, mengapa orang perempuan ni tadi tu diberikan satu keistimewaan, keistimewaan di dalam adat pepatih ni tadi tentang bagaimana mereka menjalankan menjaga tentang tanah adat ni tadi tu. Kita lihat pada perbilangan kata adatnya sendiri dah menyatakan bahawa orang perempuan ni, ibu sokor ni, kata perempuan ni sokor ni, dia tiang sari rumah pusaka. Tiang sari rumah pusaka, pusat jalur kumpulan tali, semarak dalam kampung, hiasan dalam negeri. Itu menunjukkan berapa cantiknya tadi tu. Betapa hebatnya adat tu tadi tu, ada pepatih tu tadi meletakkan orang perempuan tu tadi tu di dalam adatnya tadi. Jadi tak boleh nak katakan bahawa melebih-lebihkan perempuan. Kalau kita kata tidak berselari dengan Islam, salah tu tuan-tuan dan perempuan sekalian, ya. Salah. Sedangkan dalam Islam pun menaikkan martabat orang perempuan. Dalam Quran kalau ustaz-ustaz tu bercerita pun kan, ada tak surah rijal dan surah lelaki dalam Quran tu? Tak ada kan. Yang ada surah nisa ada perempuan. Jadi salah kalau kita mengatakan bahawa benda ni diberikan kepada perempuan. Tak salah dia, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ya. Kita pun dah hampir kepada penghujung dia. Jadi secara keseluruhan
apa kata kalau kita merumuskan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Jadi saya rasa saya bagi peluanglah pada untuk bagi rumusan, sedikit rumusan kepada Puan Nisa, apa yang telah kita cuba cerahkan, utarakan, ketengahkan kepada masyarakat Negeri Sembilan hari ini, dan begitu juga yang mendengar ni, saya dapat ni daripada WhatsApp daripada keluarga-keluarga kita yang ada di seberang laut begitu sekali berminat mendengar cerita kita pada hari ini. Dan saya dimaklumkan juga kita punya view pun dah kata 1000 dah ni. Jadi cuba Puan apa sikitlah berikan rumusan pada perbincang kita pada hari ini. Silakan Puan. Ya, alhamdulillah ramai pula yang menonton hari ini kan. Semoga kita dapat memberikan pencerahan kepada mungkin selama ni ada kekeliruan dan sebagainya. Kita tak salahkan siapa-siapa. Dia bukan masanya untuk kita salahkan ni kau lah kita faham kan? Bukan, dia bukan macam tu. Sebab kata-kata adat kata apa? Tak ada keruh yang tak jernih, tak ada kusut yang tak selesai. Jadi kalau kusut menang, kita carilah ujung dengan pangkal. Kalau kusut rambut, kita ambil minyak dengan cikan, sesat dan kita balik pakai jalan. Memang dah ada kata-kata adat dia, tak ada masalah. Kita faham memang ada kekeliruan boleh berlaku, orang tak faham dan sebagainya. Jadi bukanlah kita kata oleh itu kahwin dengan orang Negeri Sembilan sebab dia kata banyak harta. Bukan macam tu. Ini kalau sampai jodoh dan sebagainya, jangan berlaku ketakutan tadi, dan keliru dan sebagainya. Jadi dia seolah-olah dah masuk ni macam one way pula kan, masuk tak keluar lah kan. Itu bukan. Memang ada banyak penyelesaian. Sebab saya sendiri melihat dari aspek akademik, saya melihat dari segi aplikasi pemakaian. Sebab saya masuk ke dalam masyarakat tu setelah saya berkahwin, saya melihat sendiri, jumpa sendiri dengan datuk-datuk adat, datuk lembaga, puak-puak, bertemu selain daripada kerja-kerja akademik dululah zaman belajar kan. Tapi saya melihat dalam masyarakat segi sosialnya juga, saya melihat betapa pembahagian-pembahagian yang telah dilakukan dan pemahaman yang sebenarnya kurang dalam kalangan orang yang memberikan pelbagai stigma lah yang berkata bermacam-macam. Jadi ringkasannya beginilah kan, untuk kita fahamkan. Saya nak bercerita tentang kita hari ini, tujuan kita nak menerangkan tentang tanah adat. Jadi tanah adat ini kalau nak baca lebih lanjut, memang ada banyak buku dan tulisan-tulisan yang disimpan di museum ni. Perpustakaan ni pun ada buku yang boleh dibeli. Misalnya tulisan Dr. Nazan Harun dan sebagainya yang menulis tentang tanah adat. Okey, ada banyak. Baiklah, maknanya kita pecahkan tadi, kita ulang, maknanya tanah ini kita cakap kata tanah adat. Tanah dari segi tanah yang boleh diwarisi ada banyak, katalah ada banyak jenis tanah, tapi ada katalah ada 10 bahagian, satu saja bahagian ini adalah tanah adat. Tanah adat ini yang kita bercakap, yang kita tak bercakap yang 9 lagi tu. Yang 9 lagi tu boleh diwarisi mengikut cara-cara yang mahu nak jual, nak segandai dan sebagainya, boleh yang lain. Tapi bukan yang tanah adat ini. Ada syarat dia, memang ini tujuan dia apa? Matlamat dia tadi untuk memelihara ahli dalam suku dia, dalam keluarga dia, untuk menjaga kepentingan supaya mereka ini tidak berumah, merempat dan sebagainya. Itu yang kita tak nak. Kita jaga kedudukan itu. Sekiranya orang perempuan yang punya, nampak seperti orang perempuan yang punya nama dia langgaran, tapi orang lelaki boleh guna. Maknanya dia boleh datang, dia ada hasil dan sebagainya. Apabila musim buah kan Datuk, inilah kerja orang yang punya tu. Dia kena telefon, WhatsApp dan sebagainya. Durian dah mula gugur. Ini antara yang tugas. Sebab orang, pada saya mudah je. Orang yang dikatakan menjaga amanah ataupun punya kepada harta tadi, tugas dia besar. Amanah dia pun besar. Maknanya dia bukan sekadar memiliki. Macam dalam paraid juga orang kata, orang lelaki untung dapat bahagian dia besar. Ya, memang dalam paraid orang lelaki akan dapat banyak. Tetapi tanggungjawab dia besar. Maknanya kalau dia anak lelaki dalam paraid kan dia dapat aswabah kan. Maknanya ya betul, memang besar bahagian dia. Tapi dia kena jaga mak dia kalau mak dia masih ada. Dia kena jaga adik-adik perempuan dia sekiranya tak kahwin lagi dan sebagainya. Mesti jaga anak-anak buah dia perempuan dan sebagainya. Mesti dah besar diberikan bahagian dia sebab tanggungjawab dia besar. Sama juga konsep tanah adat ini memang nampak macam orang perempuan dapat banyak harta, ada rumah, ada sawah dan sebagainya. Ya, memang dia punya, tetapi amanah dia pun besar juga. Dia nak menjaga ahli-ahli waris, khususnya kepada keluarga dulu yang dia utamakan, jaga keluarga dia. Selepas itu saudara mara dia dalam sama satu perut yang dalam satu suku dia, itu memang itu adalah bahagian yang mesti dilaksanakan. Jadi pembahagian tadi tu bukan orang kata, kita hari ni banyak melihat dia aspek milikan. Oh dia punya kan, baguslah, untunglah. Tapi itu saja. Tapi sebenarnya di sebaliknya itu ialah tanggungjawab.
yang lebih besar. Jadi orang perempuan ini kebanyakannya pada zaman dahulu dimulakan memang kebanyakannya tidak merantau. Yang merantau dia orang lelaki, dia bawa balik harta, orang lelaki yang keluar dan dia mencari harta itu, dia menambah. Maknanya kalau dia dapat rumah, kata dia berkahwin dengan perempuan yang sudah ada tanah adatnya, janganlah masa bercerai bawa cabut tiang, tak boleh dia tak boleh, dia menambah boleh. Menambah, elok rumah itu boleh, kerana itu rumah dia juga, dia akan duduk di situ juga kan. Sekiranya berlaku rumah tu jangan dicabut lah. Yang mana ditambah, dia pergi tambah grill tu dicabut setelah dia bercerai, tak boleh lah macam tu, dia dah jadi sebahagian daripada rumah tu. Yang mana yang dia bawa, misalnya dia masa berkahwin, dia bawa kereta, dia kalau berlaku perceraian, kereta itu dia bolehkan, dan itu yang di bawah harta sepenjarian. Harta sepenjarian ni isu yang lain lah, saya tambah sedikit saja, kerana harta sepenjarian juga asal usulnya daripada tanah adat batin. Asal daripada adat batin. Harta sepenjarian ni dalam Islam, sebenarnya dalam Islam pun tak ada, tetapi dalam Islam kata apa? Kalau ada uruf ataupun kebiasaan dalam sesuatu bangsa ataupun satu kumpulan itu dan tidak menyalahi syarak, boleh dipakai dan diaplikasikan dalam Islam. Nah, dengan konsep itulah sebenarnya harta sepencarian itu kalau ada, pergi ke mahkamah syariah, boleh dibahagikan. Maknanya hakim akan buat pembahagian. Itu satu daripada pemahaman yang datang daripada adat batin sebenarnya. Okey, mungkin itulah ringkasannya Dato'. Kita ceritakan hari ini, kita fokus kepada tanah adat saja supaya kekeliruan ini yang mana yang kusut itu telah pun kita orang kata yang keruh tu kita dah jernihkan, insya-Allah yang kusut kita dah luruskan supaya jangan lagi berlaku semacam salah menyalah kerana kita sendiri yang tidak mencari maklumat itu. Alhamdulillah ini saja yang termampu dalam situasi, dalam kekangan yang begitu mendesak kepada kita, tapi kita tidak melupakan siapa sahaja yang berminat di hadapan kita ini. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi menonton pada pagi ini dan sampai tengah hari ini. Alhamdulillah, inilah dia. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada pihak museum, Lembaga Museum Negeri Sembilan kerana menyediakan platform ini dan juga kepada Datuk sebagai moderator pada pagi ini. Sebenarnya bukan moderator tu, sepatutnya kita ni sama taraf ni kan, berkongsi-kongsi. Kita berkongsi-kongsi. Ya, kembali kepada Datuk. Okay, terima kasih kepada Puan Nisah binti Harun jemputan kita pada hari ini selaku Ketua Persatuan Penulis Negeri Sembilan atau PEN, dan juga beliau adalah seorang aktivis budaya. Ucapan terima kasih pertama sekali kepada Kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan Menteri Besar Negeri Sembilan yang telah menyalurkan dana dalam memperkasakan adat perpatih. Demikian juga terima kasih yang tidak sehingganya kepada Esko Kebudayaan, Kesenian dan Adat Istiadat Melayu yang sentiasa memberi sokongan dalam melestarikan adat perpatih. Tidak lupa juga kepada Yang Mulia Datuk Lela Putra Setiawan Pemulu Luak Jempol yang sentiasa menyokong usaha murni memertabatkan adat perpatih khususnya di Luak Jempol. Kepada penceramah jemputan kita pada hari ini, terima kasih sekali lagi atas perkongsian, maklumat dan ilmu sepanjang kita bersiaran pada hari ini. Terima kasih kepada pihak Lembaga Museum Negeri Sembilan yang sentiasa aktif dalam menyalurkan maklumat berkaitan adat dan warisan Negeri Sembilan. Jangan lupa jaga SOP yang telah ditetapkan, utamakan penyarakan sosial, kita jaga kita, lindungi diri, keluarga dan masyarakat, insya-Allah. Okay. Sekian, berjumpa lagi di lain sesi dengan tajuk yang lebih menarik lagi. Kita sudahi perjumpaan kita ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.